Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita mulakan kelas sains kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa anshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, selamatkanlah kami dari segala wabak, dan selamatkanlah saudara kami di Palestin, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bincangkan tajuk baharu, kita semak jawapan dulu berkenaan dengan tugasan yang lepas. Okay, anda boleh semak dengan tugasan anda gunakan pen merah, boleh tandakan right ataupun betul jika jawapan yang diberi betul, dan pangkah serta buat pembetulan menggunakan pen dengan jawapan yang betul selepas kamu tengok video ini. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada hampir keseluruhan kelas, hampir keseluruhan murid yang telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberi ini dan menghantar tugasan mereka. InsyaAllah markah pentaksiran anda telah pun diambil, telah pun direkodkan. Cuma ada dua orang murid yang saya rasa tak hantar lagi. Kalau dah hantar, tolong maklumkan saya, tolong betulkan saya, iaitu Anum dengan Nurul Nabilah. Anum dan Nurul Nabilah. Kalau kamu dapat hubungi Anum dan Nurul Nabilah, tolong maklumkan kat mereka. Kalau dah hantar, tolong WhatsApp saya ataupun maklumkan kat saya, kerana takut kamu punya markah pentaksiran keciciran. Syamil dah hantar, Muhammad Irfan pun baru hantar. Kita tahniah pada semua yang berjaya menghantar. Dan hari ini, sebelum kita masuk tajuk baru, kita nak semak jawapan tugasan yang telah diberikan pada kamu berkenaan dengan siratan makanan dan rantai makanan ni. Okey, soalan yang pertama, huraikan siratan makanan pada muka surat 86 menjadi rantai-rantai makanan. Okey, soalan tu diberi dua siratan. Okey, dua siratan. Dua habitat lah, dua habitat atau dua situasi. Habitat iaitu tempat tinggal semula jadi di kolam ni. Yang kedua mungkin di kampung ataupun di satu kawasan kebun ataupun di kawasan berdekatan dengan reban ayam nak itik sebagainya lah, di kawasan kampung lah dalam contoh. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ini saya ambil jawapan daripada Farhana Humairah. Farhana Humairah saya ambil. Yang lain-lain insyaAllah lepas ni saya akan ambil untuk sebagai rujukan. Kali ini saya ambil untuk Farhana dan beberapa kawan lagi lah. Okey, situasi satu ni menunjukkan di dalam kolam ada rumpai air adalah pengeluar, yang mana dia telah dimakan oleh belalang, berudu dan ikan. Kemudian kesemua haiwan ni dimakan oleh bangau. Tugasan kata huraikan menjadi siratan makanan, menjadi rantai-rantai makanan. Okay, yang diberi adalah siratan makanan. Maknanya yang pertama sekali dari segi pemahaman, betul lah, ini adalah rantai-rantai makanan. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, yang pertama, rumpai air dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh bangau. Okey, rumpai air dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh bangau. So jawapan ini adalah betul. Yang kedua, rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh bangau. Betul. Dan yang ketiga, rumpai air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau. Okey, tahniah.
Okey, cuma saya nak teguran sikit lah. Tolong jangan memandai-mandai tambah maklumat yang diberi. Ni bahaya sikit ni. Jangan tambah. Walaupun kamu nampak memang tahu ikan kecil lah, bukan ikan besar seperti ikan jerung, ikan paus dan sebagainya, tapi tolong gunakan maklumat yang diberi, jangan tambah. Kalau dia beri ikan kecil lah, kamu pun guna ikan kecil. Kalau dia beri ikan saja, gunakan ikan. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga rantai makanan ni adalah jawapan yang tepat. Tahniah kepada Humairah. Okey. Baik, untuk situasi yang kedua berkenaan dengan di kawasan kampung ni, jom kita tengok jawapan yang diberi oleh Nuha Hakimah. Okey, untuk jawapan tadi, kalau andai kata kamu punya rantai makanan kamu susunan tak sama dengan kawan diberi, tapi jawapan diberi tu sama, tak ada masalah, pun boleh diterima, betul juga. Okey, sekarang kita tengok jawapan daripada Nuha Hakimah untuk situasi 2. Okey, yang pertama, sayur dimakan oleh kambing dan dimakan oleh ular. Ada. Okey, ada di sini. Yang kedua, sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Betul. Yang ketiga, sayur dimakan oleh apa dia buat? Itik. Okey, kita tengok laluan ni. Sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Ada. Yang ketiga, yang keempat, sayur dimakan oleh belalang. Okey, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Betul. Yang kelima, sayur dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Pun betul. Tahniah. So, tahniah kepada Nuha Hakimah dan Farhanah Humairah tadi yang berjaya menyelesaikan dan memberi jawapan yang tepat untuk tugasan yang pertama. Okey, cuma saya nak pesan di sini sebagai langkah peringatan, langkah berjaga-jaga. Okey, lepas ni untuk kamu punya ni lah, kamu punya panduan lah untuk menyelamatkan kamu kok lata cuai. Okey, kalau boleh lepas ni kamu pastikan buat ikut kaedah ni supaya kamu tak kurang, mungkin berlaku kekurangan rantai makanan ataupun terlebih. Okey, apa nak buat bila kamu selesai macam ni? Sayur dimakan oleh kambing, okey, pangkah. Okey, ni laluan ni dah selesai. Kemudian kambing dimakan oleh ular, okey, pangkah ni pula. Okey, ni laluan ni dah selesai, dah jawab. Yang kedua, sayur dimakan oleh ayam, okey, tulis pangkah. Ayam dimakan oleh ular, okey, pangkah. So dari sini kamu boleh nampak berapa lagi rantai makanan yang masih berbaki. Ini tujuannya untuk selamatkan kamu supaya mendapat markah yang cemerlang setiap kali diberi tugasan macam ni lah. Okey, tahniah pada Farhanah Humairah dan juga Nuha Hakimah, dan kepada rakan-rakan yang lain, mungkin betul kamu semak dan tandakan right. Kalau salah, kamu pakah dan buat pembetulan menggunakan pen merah. Tapi kalau susun atur, contohnya yang sayur kambing ular ni di bawah nombor 2, yang sayur ayam ular di nombor 1, itu tak ada masalah, asalkan bilangan rantai makanan ni cukup dan susunan dia betul. Susunan ni lah, susunan rantai makanan ni betul, dikira betul lah. Macam situasi 1 ada 5, okay, 5 rantai makanan. Manakala di situasi 2 ada 3 rantai makanan. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua, tugasan yang kedua, iaitu bina si rantai makanan berdasarkan rantai makanan yang diberi ni. Okey, walaupun tugasan ni saya ambil daripada buku teks, buku teks muka surat mana? Mana dia? Ni. Saya ambil cuma 5 sahaja.
1, 2, 3, 4, 5. Kamu tak boleh ikut suka nak tambah lagi 3 ni lah, sebab ikut tugasan yang diberikan. Okay, jom kita tengok daripada 2 murid lelaki ni, Muhammad Hasif dan dengan Ahmad Fakri punya jawapan. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, rompai laut. Okey, rompai laut. Okey, Fakri. Okey, Hasif ada rompai laut. Fakri pun ada rompai laut, rompai air. Yang kedua, siput. Okey, siput ada 1. Okey, rompai air dimakan oleh siput. Okey, siput ada. Yang kedua, berudu makan rompai air. Berudu ada. Ini pun berudu ada. Okey. Yang ketiga, ikan kecil. Ikan kecil ada makan rompai air. Ikan kecil ada makan rompai air. Yang keempat, belalang. Ada. Belalang ada. Okey. Ikan kecil, tadi ada 2 dah ikan kecil. Yang mana yang ni tak perlulah. Okey, sampai sini dua-dua nampak macam sama. Okey, yang seterusnya, bangau makan siput. Bangau makan siput ada. Okey, bangau makan berudu. Bangau makan berudu ada. Okey, katak makan ikan kecil. Katak makan ikan kecil ada. Laluan ni ada. Katak makan belalang. Okey, laluan ni pun ada. Katak makan ikan besar. Ikan besar makan ikan kecil. Ikan besar makan ikan kecil ada. Okey, Fakri punya, bangau makan siput. Ikan berudu. Katak makan ikan kecil. Okey, katak makan belalang. Okey, ikan besar makan ikan kecil. Okey, dan seterusnya, bangau makan katak. Bangau makan katak. Okey, ada laluan ni ada. Bangau makan katak. Okey, bangau makan katak ada. Okey, bangau makan katak juga sama, tak perlu ulang. Bangau makan ikan besar ada. Okey, bangau makan ikan besar ada. Baik, sekarang kita tengok antara dua jawapan daripada Muhammad Hasif dan Ahmad Fakri. Adakah kedua-duanya betul? Persoalannya, adakah kedua-duanya betul? Ada yang pandai jawab. Okey, yang paling tepat siapa? Jawapan yang paling tepat adalah Muhammad Hasif. Jawapan daripada Muhammad Hasif. Ini paling tepat. Ahmad Fakri, walaupun susunan dia dah betul, dia dikira salah. Sebab nampak, anak panah dia tak ada kepala. Tak ada kepala anak panah, dikira salah. Ni yang kita mahu. Okey, macam ni yang kita mahu. Anak panah macam ni boleh. Anak panah yang kita tutup penuh pun tak ada masalah. Okey, asalkan ada tajam. Ahmad Fakri, tolong betulkan kepala garisan kamu. Masukkan anak panah saja menggunakan pen warna merah. Muhammad Hasif, tahniah. Okey, yang lain-lain pun semak macam tu juga. Dan begitu juga macam rantai makanan tadi, susunan ni walaupun siput berada di bawah, berudu ada atas, tak ada masalah asalkan anak panah menunjukkan pada mangsa dan pemangsa ataupun pengeluar yang betul. Okey, baik, kita sambung pada tajuk baharu berkenaan dengan kesan populasi hidupan.
kesan populasi hidupan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat apa ni 87, kesan populasi hidupan. Dalam satu habitat ni tempat tinggal semula jadi ya, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Dan sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Okey, apa yang dimaksudkan dengan populasi? Populasi ini bermaksud bilangan. Populasi bermaksud bilangan. Nah, pasal apa disebut populasi? Ya, ni bilangan untuk merujuk pada benda hidup. Okey, merujuk pada benda hidup. Kalau macam benda bukan hidup, kita sebut bilangan lah. Contoh kerusi, kita tak sebut populasi, kita cuma nyatakan sebagai bilangan. Okay, bila sebut populasi ni, dia merujuk pada benda hidup. Sebab benda hidup ni akan bertambah, berkurang, bertambah dan berkurang atas sebab-sebab yang tertentu lah. Okay, contohnya, okay, perubahan berlaku ketidakseimbangan ataupun berlaku beberapa gangguan dalam ekosistem. Ada pula ekosistem. Ekosistem ni adalah kitaran hidup di sesuatu habitat lah. Kitaran hidup sama ada berlakunya contoh diberi penerokaan hutan tidak terancang. Penerokaan hutan tidak terancang, contohnya ada pembinaan, nak buat empangan ke, nak buat perumahan ke, nak buat bandar ke. Okey, kalau terancang boleh okey lagi, tapi kalau tidak terancang ni maknanya pembalakan haram yang tak dikawal boleh menyebabkan perubahan populasi yang teruk ataupun yang tidak baik kepada ekosistem. Okey, ada juga yang akibat perubahan cuaca yang melampau. Perubahan cuaca yang melampau, contohnya cuaca menjadi panas melampau. Okay, tumbuhan mati, habis mati ataupun kering. So, hewan-hewan menjadi kehausan, menjadi tempat tinggal pun tak ada habitat apa, jadi tidak sesuai lagi untuk hidup. Berlakulah perubahan populasi. Okay, dan juga penularan wabak penyakit. Ada penyakit, contohnya dulu ada penyakit sesama burung, menyebabkan banyak haiwan-haiwan yang mati dan mengganggu keseluruhan populasi hidupan. Okey, yang kedua diberi contoh kebakaran hutan. Contoh yang ni pernah berlaku dan kerap berlaku di negara Australia, di negara-negara yang mempunyai suhu panas berpanjangan. Contohnya di gurun di negara Australia, di Indonesia yang sampai menyebabkan jerbu ke Malaysia, dan Malaysia pun pernah berlaku kebakaran hutan yang tidak disengajakan dan ada juga yang disengajakan. Okay, contohnya oleh pihak yang tak bertanggungjawab bakar hutan, kemudian tujuan dia nak meneroka hutan tersebut. Okey, dan selain itu perubahan populasi juga akibat pemburuan haram. Pemburuan haram ni mana dia tembak tangkap jual je, dia tak kira lah. Okay, dia tak tahu, mungkin dia tak belajar berkenaan dengan siratan dan ekosistem ni. Ni aktiviti pemburuan haram ni selalunya dilakukan oleh orang yang tak belajar lah. Ini tujuan kita belajar. Kita nak menambahkan pengetahuan dan untuk menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi ni, insyaAllah. Okey, ni dia dah nyatakan populasi ni kumpulan hidupan atau spesies yang terbaik. Okey, kamu boleh baca lah. Baik, kesan hidupan jika berlaku perubahan populasi adalah yang pertama, hewan akan hilang habitat. Habitat ni tempat tinggal semula jadi. Yang kedua, haiwan akan hilang sumber makanan atau kurang sumber makanan. Dua kesan utama. Yang pertama, kesan apabila
berlakunya perkara yang dinyatakan tadi, haiwan akan hilang habitat. Kalau kebakaran pemburu harap kebakaran perubahan cuaca dan juga penerokan hutan, haiwan akan hilang habitat. Yang kedua, akan kurang sumber makanan. Mungkin hilang, mungkin habis, mungkin kurang sumber makanan. Okey. Oleh sebab tu haiwan kalau dia tinggal juga di situ, dia akan mudah matilah. Keperluan asas dia tak cukup, tempat perlindungan dia dah dimusnahkan, makanan dia dah kurang, dia akan mudah mati. Oleh tu haiwan ni akan berpindah-pindah. Sebab tu ada berlakunya haiwan liar menceroboh ke kawasan-kawasan perkampungan. Contohnya ada, kita tengok viral, harimau masuk ke kebun, gajah masuk ke kebun. Okey, tujuannya bukan untuk mencari pasal dengan manusia, tapi tujuannya nak hidup, sebab mereka cari makanan. So salahnya salah siapa? Salah manusia lah. Manusia yang tak bertanggungjawab tadi. Okey, perubahan populasi ini secara tak langsung akan menyebabkan perubahan dalam rantai makanan satu habitat ataupun siratan makanan dalam sesuatu habitat. Okey, apa isi penting yang kita nak belajar hari ini adalah berkenaan ni. Okey, kita rujuk balik tadi muka surat 86. Kita tengok situasi 1, situasi 2 berkenaan di kolam ni. Okey, kita andaikan jika berlaku ikan mati akibat diracun. Ikan mati akibat diracun, maknanya ikan ni mati. Ikan mati. Saya ubah warna Ustaz. Okey, ikan tak ada sebab racun, pakat mati habis. So akan bila sesuatu spesies berkurang dengan banyak, dengan drastik ataupun musnah pada satu habitat, dia akan mengganggu spesies-spesies yang lain. Contohnya, bila ikan mati, bilangan ikan akan berkurang lah, kan? Bilangan ikan akan berkurang. Apa jadi pada bilangan rumpai air? Bilangan rumpai air yang nak makan rumpai air dah kurang, maknanya rumpai air akan kurang dimakan. Cuma berudu dengan belalang saja makan. Ikan dah tak makan lah sebab banyak dah mati. So rumpai air akan meningkat, akan banyak lah. Di satu tasik ni rumpai air akan mula jadi banyak. Nampak, banyaknya rumpai air ni, dia dah tutup habis. So bila banyak berudu dan juga belalang, apa akan jadi? Makanan mereka banyak. So belalang dengan berudu akan turut jadi banyak, sebab makanan mereka banyak, rumpai air banyak, mereka makan dengan senang lenang. Belalang pun makan senang lenang, banyak. So bangau akan jadi kemungkinan bertambah sebab belalang bertambah, berudu pun bertambah. Bangau akan bertambah sebab belalang banyak, berudu banyak, bangau juga mungkin akan bertambah. Oleh itu kita kadang-kadang kita tengok, pasal apa dekat bendang Pakcik Mat ni banyak burung bangau, tapi bendang Pakcik Ibrahim tak ada pula burung bangau. Kemungkinan berlaku peristiwa macam ni lah, ataupun perubahan populasi macam ni. Okey, baik, untuk untuk situasi yang kedua yang kita tengok apa jadi jikalau belalang berkurangan ataupun belalang ni diracun.
Okay, belalang diracun maknanya bilangan belalang akan berkurang. Bilangan belalang akan berkurang. Yang pertama kita tengok siapakah yang makan belalang. Yang pertama, itik. Itik yang makan belalang dan juga sayur-sayuran. Maknanya itik hanya tinggal daripada 2 sumber makanan, tinggal 1 saja sumber makanan. So apa jadi kat itik? Kemungkinan itik akan pindah sebab sumber makanan dia kurang. Nah, okey. Bilangan itik akan berkurang sebab sumber makanan dia dah terjejas. Daripada 2 sumber makanan, tinggal 1. Belalang dah kurang. Begitu juga dengan ayam. Ayam yang makan belalang, daripada boleh makan 2 hidangan, dia dah tinggal 1 hidangan. Apa jadi? Dia pindah cari tempat lain, lokasi lain, pindah ke tempat lain sebab sumber makanan dia dah berkurangan. So, kaitan yang terdekat dengan ayam dan itik adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ni belalang dah tak makan dia, ayam dah tak makan dia, itik dah tak makan dia. Yang tinggal kambing saja makan. Daripada 1, 2, 3, 4, daripada 4 haiwan yang makan sayur-sayuran tadi, tinggal 1 saja yang makan, iaitu kambing. Mana sayur-sayuran ni akan jadi banyak lah sebab yang makan dia kambing saja. Kambing pun tak larat lah nak makan semua. Nah, kambing pun dia dah kenyang, dia rehat lah. So untuk sayur-sayuran akan bertambah banyak, akan membiak dengan cepat, dengan banyak. Kambing sonok sebab sumber makanan dia banyak. So, kambing akan jadi automatik banyak lah. Dia akan panggil anak-anak dia, adik-adik dia, beranak pinak kat kawasan tu sebab sumber makanan dia pun banyak. Macam mana pula dengan ulat? Ulat daripada dia kambing dia makan, ayam dia makan, itik dia makan, dah tinggal kambing saja. So tinggal kambing saja. Ulat pun kata daripada 3 menu aku makan, tinggal 1 menu. So ulat apa jadi? Ulat kemungkinan akan kurang juga sebab ulat nak ligan kambing bukan senang. Nak tangkap ayam dengan itik mungkin lebih senang berbanding ligan kambing lah. Kambing boleh lompat sana lompat sini. Okeylah. Inilah kesan populasi pada satu habitat apabila berlaku perubahan populasi. Satu populasi je, satu haiwan je, satu spesies saja. Haiwannya dah satu haiwan belalang je kurang, haiwan-haiwan lain dan tumbuhan juga akan berlaku perubahan populasi. Pada contoh di sini, apa jadi apabila belalang berkurang, ayam mungkin berkurang, itik berkurang, ular pun mungkin akan berkurang. Manakala sayur-sayuran akan bertambah dan juga kambing. Okey. Baik, untuk tugasan hari ini, kamu buka buku teks muka surat 92, kamu jawab soalan 6 dan soalan 7 ni di dalam buku tulis. Okey, soalan 6 dan soalan 7. Okey, semua ni kita dah belajar. Okey, apa maksud istilah 3 ni? Kemudian ni diberi siratan makanan satu habitat. So pecahkan menjadi rantai makanan. Dia tanya bilangan omnivore, haiwan omnivore. Kamu boleh tahu ataupun boleh agak ataupun boleh ramal daripada siratan makanan ni. Okey, ini jika semua hidupan K musnah. Ini adalah ramalan lah. Ini ramalan perubahan kesan populasi ni akibat wabak penyakit. Okay, contoh haiwan K tak ada. Ramalkan kesan terhadap populasi N dengan O. Dia nak jawapan apa jadi pada N dengan O, makin banyak ke makin kurang ke, berdasarkan tafsiran ataupun ramalan yang kamu buat berdasarkan contoh saya bagi tadi ni. Okey, sumber tenaga utama pengeluar habitat, pengeluar dan pengguna ni. Okey, ni rujuk balik pada video yang lepas.
Okey, ramalkan apakah hidupan K, L, N dan O. Ini kamu ramalkan K ni haiwan apa, L ni apa dia, N ni haiwan apa, O ni apa dia. Mana? Hidupan haiwan kan, mungkin tumbuhan, mungkin haiwan, mungkin tumbuhan. So kamu ramalkan. Kemudian nyatakan kepentingan hubungan makanan antara hidupan. Apakah kepentingan hubungan makanan? Hubungan makanan ni rantai makanan dan siratan makanan pada hidupan. Buat dalam buku tulis anda, pastikan selang pada setiap jawapan dan soalan, dan hantar macam biasa, hantar jawapan anda kepada grup WhatsApp kita, ataupun boleh hantar direct pada WhatsApp saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.